Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama lagi pada hari ini pada malam ini dalam pengajian tata bahasa Arab kitab Matan Ajrumiyah. Dan kita telah pun mulakan daripada tahun lepas dan tahun ini, dan pada bulan 4 ini kita masih lagi membicarakan tajuk berkaitan mansubat al-asma, mansubatil asma. Jadi insya-Allah minggu lepas kali pertama kita buat secara online. Jadi saya agak janggal sikit minggu lepas sebab rasa bercakap sorang-sorang. InsyaAllah pada hari ini agak lebih biasa, dan kalau ada yang tidak berapa jelas minggu lepas, kita boleh sambung penjelasan kita insyaAllah. Sekarang kita sambunglah supaya kita dapat jimatkan masa. Kita terus masuk kepada perbincangan kita, dan saya nak ulang sedikit perbincangan yang minggu lepas berkaitan tentang zaraf zaman dan zaraf makan. Jadi kalau ada yang tak jelas, kita boleh tambahkan lagi penjelasan atau kejelasan kita dekat situ insyaAllah. Bismillah. Kalau ada yang tidak clear gambar dan sebagainya, bagi tahulah ya insyaAllah kepada sahabat-sahabat semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bab al-maf'uli min ajlihi. Saya tengok yang tajuk yang ni insyaAllah. Baik. Minggu lepas kita belajar tentang bab zaraf zaman. Bab zaraf zaman. Zaraf zaman ni dan juga zaraf makan. Zaraf zaman dan zaraf makan. Jadi orang sebut juga dalam kita tengok dekat sini, nama lain bagi zaraf makan dan zaraf zaman ini adalah al-maf'ulu fihi. Orang sebut sebagai maf'ul fihi. Itu nama lain. Kalau ada orang sebut maf'ul fihi, betul lah tu. Maknanya maf'ul zaraf zaman dan zaraf makan. Baik. Kita tengok dulu daripada awal. Bab zaraf zaman, bab zarfi wa zarfil makani. Bab yang menceritakan tentang berkait dengan waktu dan berkait dengan tempat. Tentang waktu dan tentang tempat. Zarful zamani huwa ismul zamani al-mansubu bitaqdiri fi nahu al-yawma wal-laylata wa ghadwatan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinama wa ma ashbaha dhalika. Zaraf zaman itu adalah isim zaman. Dia zaraf zaman ataupun al-maf'ulu fihi, dia adalah ke dalam kategori isim. Dia dalam kategori isim. Ni. Dia mesti dalam kategori isim. Sebab itulah kita membincangkan zaraf zaman ini ataupun al-maf'ulu fihi ni, maf'ul fih dalam bab mansubat. Bab mansubatil asma, bab isim-isim yang nasab. Zaraf zaman itu adalah isim zaman ataupun masa yang dinasabkan dengan takdir ataupun dengan andaian makna fi. Apa maksud fi ni? Pada ataupun di, ataupun dalam, di ataupun pada. Zaraf zaman
Zaman, macam kita lah zaman. Zaman yang telah berlalu, iaitu masa. Masa yang telah berlalu. Zaraf ni, bolehlah kita kata lingkungan masa ataupun keterangan, kejelasan tentang masa, zaraf. Cuma dia istilah dalam perbahasan ilmu nahu disebut sebagai zaraf. Okay? Zaraf zaman itu adalah isim. Dia ingat, zaraf dia adalah isim. Bila kita kata isim, dia boleh secara umum bila kita kata isim tu maknanya kita gambarkan dia mesti berbaris. Jangan dia mati. Sebab isim tak terima tanda mati ataupun tak terima tanda jazam. Rafu', nasab, khafat, jazam. Keadaan jazam, salah satu tanda jazam itu ataupun sebagai tanda utama kepada jazam adalah sukun, tanda mati. Jadi isim dia tak boleh mati. Mesti berbaris. Cuma kita nak tahu zaraf zaman ini dia baris mana? Dia baris apa? Baik. Zaraf zaman itu adalah isim zaman ataupun masa yang dinasabkan. Zaraf zaman dia nasab dengan andaian makna fi. Andaian makna fi. Okey, tak apa, kita pegang dulu. Apa dia? Berkait dengan zaraf zaman, dia adalah isim. Yang kedua, dia mesti nasab. Itu zaraf zaman. Baik. Contoh zaraf zaman ni, al-yawma. Tu baris tu sebenarnya yang lepas alif tu dia ada macam bulat tu. Tu saya tak baiki, tak sempat tu. Al-yawma bermaksud hari. Hari ini, kalau hari itu memang masa lah. Al-lailata ataupun al-lailah. Al-yawm, al-lailah, malam. Kemudian ghadwah. Ghadwatan. Ghadwatan. Ghadwah ni makna waktu pagi. Bukratan. Pagi juga. Saharan. Waktu sahur. Waktu sahur. Ghadan. Esok. Ghadan bermaksud esok. Atamatan. Atamah bermaksud waktu malam. Cuba tengok. Ghadwah, bukrah, warna merah tu. Sama je makna dia. Tetapi Arab ni dia berbeza. Dia berbeza. Kalau guna ghadwah ni waktu bila, bukrah ni waktu bila, sabah ni waktu bila. Atamah, atamatan, waktu malam. Sabahan, waktu subuh. Masaan, waktu petang. Abadan, selama-lamanya. Amadah, besok, maknanya nanti-nanti. Amadan, nanti-nanti, maknanya ke depan lah, besok-besok lah. Kemudian hinan, satu ketika, satu masa. Jadi zaraf zaman adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan masa. Sesuatu yang menunjukkan masa berlakunya sesuatu perbuatan. Tak apa, kejap lagi saya terangkan. Saya ambil dulu ayat yang dalam matan Ajurmiyah ni. Kita kekalkan dulu terjemahan dan perbincangan ayat daripada matan Ajurmiyah, matan kitab. Jadi al-yawma, al-lailata, ghadwatan sampai lahinan itu dia merupakan perkataan-perkataan, lafaz-lafaz yang dalam kategori zaraf zaman. Jadi kalau tuan-tuan jumpa perkataan ini, terus tentukan dia berkait dengan masa ni. Maknanya dia zaraf zaman. Kalau berkait dengan tempat, maka dia zaraf makan. Zaraf makan. Makan bermaksud tempat. Bukan makan dalam arti kata makan inilah. Baik. Seterusnya kita tengok. Yang selanjutnya, wa zarful makani, zaraf makan pula,
huwa iaitu ismul makani al-mansubu, isim makan yang dinasabkan. Al-mansubu, kenapa kita baca al-mansubu? Sebab dia jadi sifat kepada ismu. Dia jadi sifat kepada ismu, bukan jadi. Kalau kita baca ismul makanil mansubi, tak betul. Isim makan yang makan itu dinasabkan, tak betul. Isim makan itu yang dinasabkan. Ismul mansubi ismul makani al-mansubi al-mansubu. Ismul makani al-mansubu. Zaraf makan, keterangan atau kejelasan tentang makan, iaitu tempat, ialah isim tempat yang dinasabkan. Zaraf makan adalah isim. Ingat Zaraf makan atau zaman dalam kategori isim. Bila kita kata isim, macam saya kata tadi, maka kita tak boleh matikan baris huruf terakhir dia tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab isim tidak boleh dimatikan. Ataupun kita kata tak boleh berada dalam keadaan i'rab jazam. Itu salah satu daripada keadaan-keadaan perkataan Arab ni kan. I'rab salah satunya adalah jazam, rafa', nasab, khafat, jazam. Jadi salah satu daripada i'rab itu jazam tanda utama dia ialah mati. Bila mati, isim tak boleh dimatikan. Pantang isim ni dia jumpa dengan tanda mati, dia tak boleh. Sebagaimana pantang bagi fi'il ialah berbaris di bawah. Fi'il takkan boleh berbaris di bawah, dia tak boleh terima tanda baris bawah. Isim tak boleh terima tanda mati. Sebab tu saya tekankan bahawa zaraf makan, zaraf zaman dalam kategori isim. Perkataan Arab, selalu saya ingatkan, bila kita jumpa je kalimah Arab, pertama sekali kita kena kata, ini kalimah apa ni? Kategori mana ni? Kategori isim ke? Kategori fi'il ke? Kategori haraf ke? Dia ada kategori ya, sama ada isim atau fi'il atau haraf. Baik. Kemudian yang dinasabkan. Dinasabkan. Kita kata yang dinasabkan bermaksud yang dinasabkan ni isim ini dalam kategori nasab. Maksud yang paling mudah iaitu kita kena bagi tanda nasab pada dia. Kena bagi tanda nasab pada dia. Salah satu tandanya adalah fathah. Tanda bagi keadaan nasab adalah fathah. Adalah fathah. Itu salah satu tandanya. Baik. Yang dinasabkan dengan takdir atau dengan andaian makna fi. Maknanya itu kita bagi tanda nasab, dan isim itu kita andaikan, kita buat andaian adanya perkataan fi yang akan memberikan makna, pada ataupun di. Contoh, al-yaum, hari ini, siang hari. Kita kata apa? Siang hari. Contoh dia, kita kata macam ni, al-yaum, hari atau siang hari. Jadi kita boleh andaikan adanya perkataan fi sebelum. Fil yaumi. Fi makna di siang hari. Al-lailati, fi al-lailati, di malam hari. Ghadwatan, fi ghadwatin. Andaian ada fi kat sini. Siang, malam, pagi, waktu sahur, waktu sahur, besok. Jadi perkataan-perkataan ini semua ada andaian wujudnya, atau kita kata
boleh kita letakkan sebelum daripada perkataan itu, iaitu fi. Fi. Baik. Zaraf makan adalah isim yang dinasabkan dengan andaian makna fi pada dia. Dengan andaian makna fi pada dia. Baik. Kemudian kita tengok contoh. Ini zaraf makan. Tadi zaraf zaman. Contoh zaraf zaman ni al-yaum, lailah, ghadwah, bukrah. Sekarang ni kita tengok pula contoh kepada zaraf makan. Iaitu berkait dengan penjelasan tentang masa. Ni tempat. Tadi masa. Baik. Kita tengok. Contoh dia amama. Apa maksud ada amama? Amama bermaksud hadapan. Khalfa di belakang. Quddama depan. Wara'a belakang. Nampak? Khalfa belakang, wara'a belakang, amama pun amama depan, quddama depan. Jadi Arab ni dia beza-beza sikit. Nampak dia sama. Nampak macam sama tapi dia beza. Kan? Sebabkan Melayu kita ni depan-depan je lah. Wara'a belakang. Khalfa pun belakang juga. Melayu kata belakang, tapi Arab khalfa dengan wara'a ni dia ada beza. Dia nak tahu perbezaan ni semua, kita kena guna kitab dipanggil Fiqhul Lughah. Fiqhul Lughah. Ada kitab tu. Kitab tu dia menjelaskan tentang perbezaan ataupun maknanya makna yang mendalam bagi sesuatu perkataan. Apakah makna lain yang digunakan pakai? Kalau perkataan ini dengan situasi ini, kalau situasi ini sesuai digunakan perkataan ini, bukan yang perkataan yang satu lagi, umpamanya. Okey, seterusnya fawqa di atas, tahta di bawah, anda di sisi, dekat, ma'a bersama, iza'a maknanya di hadapan, setentang. Macam rumah kita dengan rumah jiran depan, iza'a maknanya berhadapan, setentang. Depan lah, tentulah di hadapan. Hida'a sama juga. Tilqa'a sama juga. Apa bezanya? Ini kena tengok fiqhul lughah. Sama di sana. Di sana. Sama di sana. Huna di sana juga. Huna dekat sini, di sini. Huna di sini, hunaka. Kalau tambah kaf, hunaka itu di sana. Ini adalah merupakan lafaz-lafaz atau perkataan-perkataan di antara lafaz-lafaz bagi isim ataupun kita kata zaraf makan. Ingat. Saya ulang balik, zaraf makan ini dia kena isim. Ataupun dia adalah kategori isim. Yang kedua, dia adalah dalam keadaan nasab. Isim kemudian berada dalam keadaan nasab. Baik. Sama je. Untuk zaraf makan, zaraf zaman, kedua-duanya tu adalah dalam bentuk isim. Dalam bentuk isim. Baik. Tadi dalam bentuk ayat. Macam biasa, saya kemukakan dalam bentuk gambar rajah supaya agak lebih nampak sempurna dan boleh difahami insya-Allah. Lebih nampak agak teratur lah. Babu mansubatil asma. Kita masih lagi dalam tajuk perbincangan berkaitan dengan isim-isim yang kita berikan tanda nasab. Antara tanda nasab ni apa? Iaitu fathah. Baik. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang nasab itu ada 15. Wahia, iaitu al-maf'ulu bihi. Selalu kita sebut maf'ulun bih. Yang kedua, al-masdaru. Masdar.
Yang kedua masdar. Kemudian yang kedua masdar. Masdar. Yang ketiga zaraf zaman. Yang keempat zaraf makan. Maf'ulun bih kita dah belajar dulu. Maf'ulun bih kita dah belajar. Yang berikutnya zaraf zaman dan zaraf makan. Ini yang sekarang kita tengah belajar. Kemudian al-hal. Hal. Yang berikutnya tamyiz. Kemudian mustasna. Isim la. Kemudian al-munada. Kemudian al-maf'ulu min ajlihi. Orang sebut juga maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Kalau zaraf zaman dan zaraf makan disebut sebagai apa? Maf'ul fi. Al-maf'ulu fihi. Ya, al-maf'ulu fihi. Kemudian kita akan belajar insya-Allah sebentar lagi al-maf'ulu min ajlih. Maf'ul ajlih. Seterusnya yang ke-11. Jadi kita belajar apa pula ni? Dalam bab mansubat ni kita dah belajar maf'ulun bih, zaraf zaman, zaraf makan. Kita dah belajar. Kemudian kita akan belajar insya-Allah pada hari ini maf'ul min ajlih juga insya-Allah. Seterusnya al-maf'ulu ma'ah. Kemudian khabar kana wa akhawatuha. Ini kita dah belajar itu. Khabar kana dan akhawat dia, geng-geng, kroni-kroni kana ni. Kita dah belajar. Kan? Baik. Kemudian isim inna dan juga akhawat dia. Inna ni hari tu kita dah sentuh sikit. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi nanti insyaAllah dalam bab kata nawasikh. Bab nawasikh, sesuatu yang membatalkan kedudukan hukum mubtada' dan khabar. Sama macam kana lah. Kalau kana ni dia merofokkan mubtada' ataupun kita kata kalau kana dia tukar mubtada'. Kana dengan inna ni antara nawasikh, sesuatu ataupun kita kata kalimah yang membatalkan fungsi mubtada' khabar. Ayat asal ayat mubtada' khabar. Kemudian ditukar kepada ayat dia sendiri. Kalau kana, dia akan letakkan mubtada' itu dengan nama isim kana. Khabar tu, yang asalnya khabar tu, jadi khabar kana. Kalau inna, dia tukar mubtada' tu sebagai isim kepada inna. Kalau khabar tu, khabar kepada inna. Isim khabar kana berada dalam keadaan nasab. Termasuk dalam bab mansubat, khabar kana dan juga khabar bagi kroni-kroni kana ni dalam bab mansubat. Kemudian isim inna. Isim inna termasuk dalam kategori mansubat. Mansubat. Dan juga isim bagi kroni-kroni geng-geng kepada inna. Inna, ka'anna, lakinna, itu semualah. Tak apa. Ini kita dah sentuh dah sikit dulu. Sebab bab kana adalah bab nawasikh. Bab yang membatalkan mubtada' dan khabar. Cuma topiknya adalah topik dalam bab marfu'at. Bab marfu'at kita dah belajar. Sekarang ni kita masuk bab mansubat. Sekarang, dan yang sesuai dengan bab mansubat ini adalah inna. Sebab inna ni, dia kedudukan ayat mubtada' khabar, dia jadikan bila masuk inna, dia ubah. Yang mana mubtada' itu jadi isim kepada dia, dan daripada rafa', mubtada' rafa', dia jadikan sebagai nasab. Asalnya tanda rafa' untuk mubtada' lah. Sebab mubtada' duduk dalam keadaan rafa', kena bagi tanda rafa' lah. Tapi bila letak inna, dia tukar daripada rafa' jadi keadaan nasab. Maka kita kena bagi nama tanda untuk isim inna itu tanda nasab. Baik. Isim inna dan akhwat dia. Kemudian kita dah belajar dulu dalam bab marfu'atil asma'. Kita dah belajar apa? Kita dah belajar bab tabi' ataupun bab tawabi'.
Kategori bab tawabi' ni apa? Na'at, ataf, taukid dan badal. Ini semua kita dah belajar. Kan? Mungkin ada antara sahabat-sahabat ikhwah yang mengikuti kelas ni, mungkin rasa macam sama ada dia rasa ini rendah sangat ni sebab dia dah belajar banyak. Jadi bolehlah kongsi-kongsi dan untuk sahabat-sahabat yang lain kalau ada maklumat-maklumat tambahan, sesuatu yang boleh membantu menjelaskan lagi pengajian kita, sangat-sangat dialukan. Atau kategori yang mungkin rasa ini dah agak ke depan ni. Sebab apa? Sebab mungkin belajar secara di luar sana mungkin tidak menggunakan kitab yang dibahas satu persatu. Sebalik dia digunakan kaedah ataupun maknanya tergantung kepada pendekatan yang digunakan pakai oleh guru tu. Jadi mungkin dia agak lambat sikit ataupun dia tidak sentuh sebagaimana yang kita sentuh ini. Maka dia akan jadi apa? Kelas ni macam dah jadi macam advance kelas. Macam ke depan sangat dah. Maka tak apa, sebab kelas kita pada hari Khamis malam Jumaat ini kita ada sesi yang pertama dengan sesi kita. Tempoh hari tahun 2020 ini kita buat perubahan sikit, iaitu sesi pertama tu kita ambil yang lama-lama dulu, mana kita start balik. Dia ada 2 jam, kita bagi 2 lah, kadang-kadang tak sampai pun. Tengok yang mana banyak perbincangan tu. Kemudian kita sesi yang kedua, kita rehat. Sesi kedua tu kita ambil yang baru. Jadi sahabat-sahabat kelas yang dah lama ni minta supaya sesi pertama tu kita letak yang terkini, yang latest. Dan yang lama-lama tu kita letak sesi yang kedua. Jadi harap sabarlah, kan. Walau bagaimanapun insya-Allah kita ulang yang lama tu pun bagus. Selain daripada yang baru ni kita tidak tinggalkan atau kita tidak terkebelakang lah. Kalau tidak asyik ulang benda yang sama ya. Mesti ada sesuatu yang baru selain daripada kita bincang yang lama. Ya, panas balik lah. Okey. Dalam bab tawabi' kita belajar dulu ada 4 kategori. Na'at, itu sifat. Ataf, penyambung. Taukid, penguat. Badal, pengganti. Na'at ataupun sifat, ataf, taukid dan badal. Jadi 4 kita dah belajar. Ini 4. Kemudian kita belajar inna sikit, 5. Khabar kana 6. Kemudian maf'ul bih kita dah belajar 7. 4, 5, 6, 7. Dan kita belajar zaraf zaman dan zaraf makan. Daripada dia kata 15, tapi 15 ni dikira sebagai tabi' saja. Kalau campur dengan 4 ni, maknanya 15 campur 4, 15 campur 3 maknanya 18. 18 kita dah belajar 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada baki lebih kurang 9 lagi lah, insya-Allah. Tak banyak dah. Kan? Kita dah belajar itu bab marfu'at. Kita juga dah belajar bab majrurat. Ini bab yang akhir, iaitu bab mansubat. Saya sengaja kemudiankan bab mansubat ni. Ya? Baik. Kita tengok. Ini saya ulang dalam bentuk gambar rajah, dalam bentuk paparan yang seperti ini supaya dapat mudah untuk difahami. Kalau kita buka kitab, baca daripada kitab kan peningnya. Kan? Nahu ni dia bukan macam kita belajar akidah, kita belajar bab sirah. Dia berkait dengan bahasa, tata bahasa, grammar. Baik, nama lain bagi zaraf zaman dan zaraf makan ialah al-maf'ulu fihi. Itu nama lain. Nama kedua ataupun nama yang diguna pakai dalam ilmu nahwu juga disebut untuk zaraf zaman dan zaraf makan ini, iaitu al-maf'ulu fihi. Jadi kita boleh katakan bahawa bab yang sedang kita belajar ini adalah bab apa? Bab maf'ul fihi. Bab maf'ul fihi. Gambar ni abaikanlah. Saya ambil daripada internet.
Jadi gambar-gambar tu tak bagus, cuma tak dan nak buat edit, tak sempat nak edit. Jadi tuan-tuan maafkanlah saya. Baik, al-maf'ulu fihi. Dan di kat sini kita tengok al-maf'ulu fihi, maf'ul fih. Apa maksud maf'ul fih? Zaraf makan, zaraf zaman. Al-maf'ulu fihi, maf'ul fih itu dalam kurungan zarafa az-zamani wal makani. Dua zaraf zaman dan makan. Maknanya zaraf zaman dan makan. Maf'ul fih iaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Huwa ismun. Dia kena isim. Dia adalah isim. Yudhkaru, yang disebut. Isim yang disebut libayani zamanin, untuk menjelaskan masa, au makanin, atau tempat, wuqu'il, libayani zamani au makani wuqu'il fi'li, untuk menjelaskan masa atau tempat wuqu'il fi'li, berlaku perbuatan. Jadi zaraf zaman dan zaraf makan adalah isim yang disebut untuk menjelaskan masa atau tempat berlakunya perbuatan. Isim disebut untuk menjelaskan masa atau untuk menjelaskan tempat berlakunya sesuatu perbuatan. Contoh, aku beli roti pada waktu tengah hari. Ishtaraitul khubza zuhran. Itu ayat Arab. Ishtaraitul al-khubza zuhran. Ishtara, telah membeli. Tu oleh aku. Aku telah beli al-khubza, roti, zuhran, waktu zuhur. Sebab tu tadi kita kata apa? Dengan andaian fi. Maka kita boleh terjemahkan, aku telah membeli roti pada waktu zuhur. Pada tu, kita ambil mana daripada apa ni pada tu? Sebab dengan andaian dari segi kaedah nahwunya, al-maf'ulu fihi, kita boleh letakkan apa? Kita boleh letakkan andaian adanya huruf fi di situ. Ada huruf fi. Huruf fi ni maksudnya apa? Dalam, pada. Itu dia. Baik. Kemudian, sekali lagi saya kata apa? Maf'ul fi adalah zaraf zaman dan makan. Maf'ul fi ini, zaraf zaman, zaraf makan ini, dia adalah isim. Disebut untuk tujuan apa? Menjelaskan masa atau tempat berlakunya perbuatan. Okey. Kemudian al-maf'ulu fihi, maf'ul fihi ni dia ada dua kan? Satu zaraf zaman, satu lagi zaraf makan. Baik. Zaraf zaman libayani zamani wuqu'il fi'li. Zaraf zaman untuk menjelaskan masa berlaku perbuatan. Zaraf makan libayani makani wuqu'il fi'li, untuk menjelaskan tempat berlakunya perbuatan. Untuk menjelaskan tempat berlakunya perbuatan. Boleh? InsyaAllah Baik, contoh kita tengok bagi zaraf zaman. Cuba tengok ayat fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyan. Lalu dia mewahyukan kepada mereka supaya bertasbih bukratan wa asyiyan. Bukrah waktu pagi, wa asyiyan waktu petang. Nampak tak? Jadi perkataan bukratan ini, kalau dia tak berbaris lah,
Nak baca macam mana? Bukratan, bukratun. Tak ada baris. Bolehlah kita baca semua. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni dia ada kaedah dia. Dia ada tata cara dia. Kenapa kita tak boleh baca tun atau tin? Sebaliknya kita kena baca dengan tan. Sebab apa? Sebab bukratan, perkataan bukrah ini bermaksud pagi. Pagi. Pada tu kita ambil mana? Iaitu kita andaikan adanya huruf fi. Fi bukratin. Waktu pagi. Maknanya waktu pagi. Bertasbih. Bertasbih kepada Allah pada waktu pagi. Maknanya waktu pagi ini, perkataan bukrah, dia menjelaskan tentang bilakah berlakunya tasbih itu. Ingat, zaraf zaman untuk isim yang menjelaskan masa berlaku fi'il. Jadi, ini adalah perkataan isim. Dia menjelaskan masa berlakunya fi'il. Masa apa? Masa pagi. Masa bila? Masa petang. Asyian. Kenapa kita kena letakkan tan? Asyian. Maknanya dengan fathah dekat sini. Fathatain. Fathatain adalah merupakan tanda. Salah satu daripada tanda untuk keadaan nasab. Bahkan, fathah adalah merupakan tanda asal bagi keadaan nasab. Kenapa kita kena bagi tanda nasab kat sini? Sebab dia adalah zaraf zaman ataupun kita kata maf'ulu fihi. Sebab dia ni jadi maf'ul fih dalam ayat ini. Telah mewahyukan oleh dia kepada mereka supaya bertasbih mereka itu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pada tu ataupun di waktu pagi, di waktu petang. Di itu kita ambil mana? Kita ambil iaitu atas dasar dia adalah sebagai zaraf zaman. Yang mana zaraf zaman, kita kena andaikan wujudnya perkataan fi yang memberi maksud iaitu pada. Okey. Fabukratan wa asyian. Maka perkataan bukrah dan asyi dallata, dua-duanya menunjukkan ala, bahawa dua-duanya menunjukkan annat tasbiha, menunjukkan bahawa tasbih, mana mensucikan Allah itu waqa'a, berlaku athna'a waqtiha, pada waktunya, pada waktu kedua-dua itu. Pada waktu apa? Pagi dan petang. Jadi perkataan bukrah dan asyi ini menunjukkan bahawa tasbih itu berlaku pada waktu pagi, pada waktu petang. Kemudian wa ahammu dhurufi al-musta'malati liz-zamani, zaraf zaman, ahammu dhurufi, sepenting-penting zaraf yang digunakan untuk zaman. Maknanya zaraf zaman yang paling penting adalah sa'atan, seketika, sedetik, yaum, hari, usbu', minggu, syahar, bulan, sanah, tahun, sabah, pagi, zuhur, tengah hari, masa, petang, lail, malam, ams, semalam. Semalam. Hari ni hari Khamis, hari Rabu. Itu ams. Rabu tu adalah hari ams, semalam. Ghadan atau ghadan, besok. Lahzatan, seketika. Seminit, kalau kita kata seminit lah. Lahzah, sat. Sat, sekejap. Seketika. Kemudian, ini saya tak jelas. Nanti saya tengok. Fatratan, seketika juga. Fatrah ni satu detik, satu ketika, satu masa. Khilal, di celah-celah, selang masa. Khilal, di celah-celah atau di selang masa. Athna, semasa. Jadi kalau kita tengok perkataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, sekitar lebih kurang, tak banyak. Ini dekat sini dia sebut sebahagiannya. Sebab tu dia kata ahammu, bukanlah semua perkataan
zaraf zaman ini saja, tak. Ini adalah yang paling selalu digunakan pakai dalam bentuk zaraf zaman. Ya, baik. Kemudian kita tengok zaraf makan pula. Zaraf makan. Baik. Zaraf makan li bayani makani wuqu'il fi'li. Zaraf makan adalah untuk menjelaskan tempat berlakunya perbuatan. Tempat berlakunya perbuatan. Zaraf makan untuk menjelaskan tempat berlakunya perbuatan. Contoh, thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Kemudian kami pasti akan kemudian nescaya kami pasti akan hadirkan mereka, bawa mereka haula di sekitar jahannama, neraka jahannam, jisiya. Saya tak ingat perkataan jisiya ni makna dia, nanti kita tengok insya-Allah. Baik, fa haula, nampak haula. Kenapa haula tidak haulu ataupun hauli? Serupa dengan bukratan. Kenapa bukratan atau dan juga asyian ni, kenapa tan dengan ya ni? Sebab dia adalah, kalau di sini dia adalah zaraf zaman. Bila zaraf zaman, dia kena baca dengan nasab. Macam dekat sini haula, bukan hauli atau haulu. Sebab haula ini adalah zaraf makan. Bila zaraf makan, maknanya zaraf makan ataupun al-maf'ulu fihi. Apa dia maf'ulu fihi ni? Maf'ul fihi apa dia? Iaitu perkataan, isim yang dibawa untuk menjelaskan tempat berlakunya perbuatan itu. Kemudian nescaya pasti kami akan bawa mereka. Bawa mereka itu di mana? Di sekitar jahannam. Baik. Haula ini kita berikan tanda nasab pada dia. Sebab dia adalah, dalam konteks ayat ni, perkataan ini dia adalah sebagai zaraf makan. Kepada apa? Kepada fi'il lanuhdiranna. Baik. Fahaula bayyanat makan li lanuhdiranna. Maka perkataan haula telah menjelaskan tempat perbuatan lanuhdiranna. Itu perkataan ni. Wa ahammu dzurufil musta'malati lil makani. Zaraf makan sepenting-penting yang zaraf yang digunakan untuk makan, untuk tempat, antara yang penting dia, yang mustahak dia adalah janub, shimal, yasar, yamin, khalfa, wara, amam, baina, tahta, qurba, fawqa, wasata, gharb, syarq, ladai, indah. Ini perkataan-perkataan ini semua, dia adalah merupakan perkataan kepada kalimah yang digunakan sebagai zaraf, sebagai zaraf zaman, atau disebut juga sebagai maf'ul fi. Baik. Kemudian selanjutnya, pada minggu lepas kita ada sebut sedikit, iaitu kita kata apa? Zaraf zaman ini ataupun maf'ul fi. Maf'ul fi tetapi dalam kategori zaman. Zaraf zaman. Maf'ul fi dia pecah dua kan? Maf'ul fi pecah dua. Satu zaraf zaman, satu zaraf makan. Sekarang ni kita tengok zaraf zaman. Maf'ul fi dalam kategori zaraf zaman. Pada pertemuan minggu lepas kita kata apa? Zaraf zaman ini dia ada dua kategori.
Satu dinamakan sebagai mukhtas. Satu lagi sebagai mubham. Baik. Untuk zaraf zaman, kalau mukhtas ini, apa maksud mukhtas? Yadullu ala miqdarin mahdud. Iaitu perkataan isim yang menunjukkan, yang menjelaskan waktu berlakunya perbuatan. Isim yang menjelaskan bilakah berlakunya perbuatan itu, tetapi isim itu, kalimah itu yang menjadi penjelas kepada masa berlakunya perbuatan itu miqdar mahdud, kadar dia terbatas. Ini orang panggil mukhtas. Contoh dia syahar, sebulan, sanah, setahun, yaum, sehari. Kita perhatikan syahar ni sebulan. Sebulan ni dia ada limit masa dia. Berapa lama? 30 hari. Sanah berapa lama? 12 bulan atau 365 hari. Yaum, satu hari, iaitu 24 jam. Jadi bila kalimah itu menunjukkan batasan atau keterangan masa, maka dia adalah kategori zaraf zaman. Cuma zaraf zaman dia ada mukhtas dengan mubham. Mukhtas ni iaitu khusus. Khusus. Contoh dia bulan, tahun, hari, jam. Contoh dia jam, saah, jam. Berapa jam? 1 jam 60 minit, kan? Baik. Untuk zaraf zaman kategori mukhtas ini, hukum dia macam mana cara kita nak baca? Yunsabu ala zarfiyah. Kita baca dengan memberikan tanda nasab kepadanya. Sebagai apa? Sebagai zaraf. Sama je. Okey. Kemudian yang kedua, kategori kedua kita kata iaitu mubham. Mubham ini zaraf zaman kategori mubham. Apa maksud zaraf zaman kategori mubham? Kalau makhsus menunjukkan kalimah itu mempunyai limit. Mubham ni dia tak ada limit. Yadullu ala miqdar ghairi mahdudin. Yang menjelaskan bilakah berlakunya perbuatan itu, tetapi dia tidak ada batasan, tidak menunjukkan batas. Contoh dia waktu. Masa ni bila-bila? Zaman. Sama juga. Zaman, kan? Jadi bila-bila? Lepas, sekarang, ke depan. Zaman, masa, tempoh, waktu, kan? Hukum dia yunsabu ala zarfiyah, sama juga dinasabkan sebagai zaraf. Ini untuk zaraf zaman. Kalau zaraf makan, sama juga. Kita boleh bagikan kepada dua kategori. Sama ada dia ada batasan tempat. Al-makan ini tempat. Dan Melayu kita terjemahkan dengan tempat. Keterangan zaraf, penjelasan tentang tempat berlakunya perbuatan. Dia ada khusus, dia ada mubham. Mubham ni umum lah. Mubham itu tidak ada. Kalau mubham kita faham dekat sini, maksud dia tidak ada batasan. Maknanya umum. Sama ada yang khusus. Khusus untuk tempat. Zaraf zaman yang mukhtas. Apa maksud zaraf zaman yang mukhtas? Iaitu lahu suratun wa hudurun mahsuratun. Iaitu maf'ul fih ataupun zaraf makan yang mempunyai bentuk dan batas yang terhad. Dia ada bentuk, bentuk ataupun kita kata corak ataupun bentuk. Dia ada bentuk rupa, kemudian tempat itu dia mahsur. Kita tengok contoh senang. Masjid. Masjid ni tempat masjid lah, kan? Tempat ibadah. Masjid ini dia adalah zaraf makan. Tempat. Tetapi dalam kategori apa? Khusus. Begitu juga dengan dar. Tempat. Dar ni rumah. Kan? Contoh saya tidur. Nimtu fid dari.
Kan? Dar, rumah. Sallaitu fil masjid. Masjid di rumah. Baik. Kalau sekiranya tempat itu tempat berlakunya perbuatan itu dia dalam bentuk mukhtas. Apa hukum dia? Yujarru biharfil jarri, mesti perkataan zaraf zaman yang zaraf makan yang bersifat khusus itu kita mesti apa? Kita mesti letakkan huruf jar pada dia. Maknanya untuk zaraf makan mukhtas. Mukhtas ni iaitu dia ada bentuk dia dan dia ada batas dia ada limit dia. Tempat tu ada bentuk, tempat itu ada batas dia, ada had dia. Maka kita kena jarkan dia. Kena letakkan dia dalam keadaan jar. Kena bagi tanda alamat perkataan itu dengan tanda jar. Menggunakan apa? Biharfil jarri, dengan menggunakan huruf jar. Kemudian yang kedua, mubham. Laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Tidak ada. Mubham ini maksudnya tak ada bentuk dan tidak ada batasan tertentu. Tak ada batasan tertentu. Kan? Tidak ada. Laisa, tidak ada baginya suratun, bentuk, wala, tidak juga tempat batasan, mahsuratun, yang terbatas. Ini untuk zaraf makan. Apa maksud dia? Contoh dia macam mana? Contoh zaraf makan yang mubham. Contoh dia adalah amama, di hadapan. Apa benda pun dekat depan mata kita, depan lah. Selagi boleh nampak ke depan, ke arah yang depan tu depan. Begitu juga wara'a, belakang. Di belakang kita, semua benda yang berada di belakang kita, tak ada had dia. Terus selagi dia duduk di bahagian belakang, belakang lah. Maka, sebab tu kita kata apa? Dia tidak ada, laisa lahu surah, tak ada bentuk. Belakang ni, macam mana kita nak sifatkan belakang? Macam mana kita nak sifatkan depan? Tak boleh. Tak ada bentuk. Lepas tu dia tak ada batas. Kita tak boleh kata belakang ni iaitu sampai had tertentu, 1 kilometer ke 500 meter ke tak. Selagi dia berada di bahagian belakang, belakang lah namanya. Maka jenis tempat yang tidak ada batasan, maka itu dinamakan apa? Zaraf makan tapi kategori mubham. Kalau ada bentuk dan ada batasan dia, zaraf makan kategori mukhtas. Hukum mukhtas kena letakkan huruf jar. Tapi hukum mubham, bagaimana caranya? Hukmu yunsabu ala zarfiyah. Kita kena nasabkan perkataan tersebut. Amama, wara'a. Dia tak boleh amami ataupun wara'i. Cuma nanti kita akan tengok. Kalau bubuh alif lam, macam mana pula jadi dia. Ini yang seketul macam ni. Tak ada alif lam. Baik. Baik. Kita nak mudahnya macam ni. Kalau zaraf zaman ataupun zaraf makan, macam mana cara kita nak bezakan? Iaitu kita tengok kepada kalau zaraf zaman, dia kita boleh guna perkataan pertanyaan mata, iaitu bila. Jadi kita guna untuk zaraf zaman, kita guna mata sebagai pertanyaan. Bila? Malam tadi. Bila? Waktu pagi. Jadi perkataan itu adalah merupakan jawapan kepada pertanyaan bila. Dalam bahasa Arab dipanggil mata. Manakala zaraf zaman, zaraf makan pula adalah keterangan masa ini kita boleh gunakan kalimah ataupun perkataan aina, di mana. Kalau sekiranya ada pertanyaan di mana dan ada jawapan, maka jawapan itu menunjukkan ianya adalah zaraf makan ataupun kita katakan apa? Sebagai keterangan bagi tempat. Baik. Seterusnya kita tengok. Zaraf zaman adalah isim zaman, itu waktu yang dinasabkan dengan memperkirakan, mengandaikan.
Kita andaikan makna fi. Apa maksud fi? Pada ataupun dalam. Seperti lafaz al-yauma. Fil yaumi. Pada hari ini. Al-lailata. Pada malam ini. Fil lailati. Jadi fi itu kita boleh letak dekat situ. Kita boleh andaikan adanya perkataan fi. Sebab itulah kita gunakan dalam terjemahan pada. Pada ini kita ambil daripada mana? Iaitu perkataan fi yang diandaikan. Pada waktu pagi, pada waktu tengah hari, pada tu. Pada fi. Pada tu perkataan fi itulah yang diandaikan. Baik. Zaraf makan. Zaraf makan ialah isim makan. Itu tempat yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi. Tadi masa, ini tempat. Macam yang saya jelaskan. Contoh dia. Anamu. Anamu. Perkataan. Makna dia, saya tidur. Saya sedang tidur. Nama asal dia. Anamu maknanya saya sedang tidur. Lailan. Perkataan lailan. Lailan ini dia adalah perkataan isim. Atau fi'il atau huruf. Isim ke fi'il ke huruf. Dia adalah isim. Kita tahu dia isim mana? Sebab apa? Sebab ada tanwin. Lailan. Baik. Lailan. Lailan ni makna dia apa? Malam. Saya tidur atau saya sedang tidur pada waktu malam. Pada fi. Andaian fi. Lailan ini malam. Malam itu dia masa. Dia menunjukkan isim tapi kategori masa. Maka kita kata apa? Zaraf zaman. Kan? Maka bila zaraf zaman, kita kena letakkan fathatain. Fathah. Tanda nasab dekat sini. Sebab apa tanda nasab? Sebab dia adalah zaraf. Bila zaraf, mansub. Dan zaraf ini adalah isim. Tadi saya sebut, awal lagi kita dah sebut, zaraf adalah isim. Kategori isim, nasab. Baik. Ini sebagai contoh lah, paling mudahnya insyaAllah. Okay. Contoh yang lain, kita tengok pada ayat, syariba al-maridu ad-dawa'a lailan. Syariba telah minum al-maridu orang yang sakit ini ad-dawa'a ubat lailan pada waktu malam. Pada telah minum orang yang sakit ini akan ubat malam. Kalau kita terjemah malam saja. Lailan tu maksud dia malam. Tapi tak masuk lah. Dari segi terjemahan tu nampak tak cantik. Kita kena andaikan perkataan fi. Pada waktu malam. Pada malam hari. Pesakit itu, al-marid, orang yang sakit. Mana pesakit lah. Telah minum oleh pesakit akan ubat waktu malam. Waktu malam. Lailan ini, kita boleh gunakan pertanyaan untuk ayat ni. Bila pesakit minum ubat, maka kita kata apa? Lailan. Waktu malam. Oleh kerana bila, mata. Mata, bila. Arab guna mata. Mata adalah soalan yang kita boleh gunakan untuk zaraf zaman. Jadi, lailan adalah zaraf zaman. Dan lan dibaca dengan nasab sebab apa? Sebab maf'ul fi, iaitu kategori zaraf zaman. Kalau kita kata analisis dia apa? Lailan maf'ulun fihi, maf'ul fi, zarfu zamanin, zaraf zaman, mansubun yang nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda nasab dia apa? Al-fathatu zahiratu, fathah yang jelas, nyata. Ala akhirihi, di akhir je. Ini fathah ni. Lailan, lan. Kita nampak dengan jelas. Ini tanda bahawa perkataan ini duduk dalam keadaan nasab. Baik. Habis. Selesailah kita tajuk
berkaitan dengan zaraf zaman. Keterangan berkaitan dengan masa dan juga zaraf makan. Keterangan penjelasan tentang tempat. InsyaAllah. Jadi kita break dulu sekejap untuk dan sekejap lagi insyaAllah kita ambil masa lah. Kita sambung sedikit sepintas lalu memandangkan kita waktu sekarang ni. Kita rehat sekejap insyaAllah, dan selepas ni kita sambung balik insyaAllah. Ya, baik. Kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah tulis di bahagian message dekat bahagian bawah tu. Kalau ada pertanyaan. Baik, insyaAllah. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.